Islam. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dan sesiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka tergolong di dalam golongan orang-orang yang kafir. Contoh buka tafsir Arab Saudi. Hak rakam sekali lagi balik cek memang. Muka surat 168 surah kelima di pertengahan ayat 44 Al-Maidah. Apa dia tafsir? Dengar elok jangan dengar. Ini soal akidah. Siapa-siapa ada dua ni batal iman Islam. Kalau kerana benci dan engkar, kafir. Tadi kita baca ayat benci, amalan kita tidak diterima, tidak mendapat ganjaran pahala. Kalau engkar tak wajib, batal iman Islam. Batal iman Islam, kafir lah tuan. Kita ada orang Melayu kalau sebut kafir, marah. Kufur dia senyum, sama. Batal iman Islam sama. Tak Islam dah. Ini yang kita nak ambil kesempatan khutbah Jumaat, bukan nak katakan siapa-siapa, nak sama-sama kita jaga akidah kita. Kita kena yakin hanya undang-undang Allah saja yang adil. Hanya undang-undang Islam saja yang mampu menyelesaikan segala permasalahan. Itu yang kedua golongan. Yang ketiga terakhir sekali, sudah tuan nak tengok. Yang ketiga syirik. Kita baca Al-Quran di pertengahan ayat 65 surah Az-Zumar. Az-Zumar surah ke-39. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Maksud, sekiranya kamu mempersekutukan aku, syirikkan aku, layak batan amaluka, nescaya terhapuslah segala pahala amalan kamu. Wala takunanna minal khasirin, dan mereka ini tergolong di dalam golongan orang yang rugi. Saya dah sebut banyak kali, syirik makna mempersekutukan Allah. Kita jangan berfikir kita orang Islam, orang Melayu tak pernah sembah tokoh, jadi kita tak syirik dah. Dia bukan sembah tokoh. Syirik ni makna mempersekutukan kekuasaan Allah. Bila mana kita meyakini makhluk juga ada kuasa untuk memberi manfaat atau menolak mudarat, syirik. Dia pun sebab berhala sebab dia yakin tokoh boleh tolak mudarat, bagi manfaat, sembuh penyakit. Kita macam mana? Kita bukan sembah berhala, kita memberhalakan manusia. Contoh yang dibuat dalam kitab tafsir. Sakit, kita makan ubat. Bila sembuh, kita berkeyakinan ubat yang menyembuhkan. Itu syirik di sini. Mempersekutukan kekuasaan Allah. Ubat tidak ada kuasa. Contoh kedua yang dia buat, orang yang makan gaji macam tuan-tuan kerja. Bila tanya hang hidup senang, aku kaya pasal aku kerja rekelang. Makna mempersekutukan Allah dengan majikan. Itu kerja rekelang. Kita masuk politik sikit. Rakyat, rakyat ni yakin orang lain tak boleh perintah Malaysia. Perintah Malaysia huru hara makan ubi kayu. Ini contoh. Ini yang kata mempersekutukan kekuasaan Allah. Bila kita tidak lagi bergantung pada Allah, saya nak baca Al-Quran, buka tafsir Ibn Ar-Rahman. Pergantungan kita pada Allah bukan pada ubat, itu ikhtiar. Nak faham tak? Kita tak boleh bergantung pada kerajaan, pada pemerintah. Kalau komunis minta kita hidup, percaya lah. Kan dia nak bunuh kita semua. Hadis pada tuan-tuan, lan tamus nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajala. Sahih riwayat Ibnu Hibban. Sama itu sekali-kali tidak akan mati sehingga Allah menyempurnakan rezeki dan ajalnya. Lagi rezeki saya ada, ajal saya dah tak mati kan. Komunik perintah hidup.
Hak mati ni pasal dah sempurna lah rezeki. Sampai masa dah cukup, orang lain nak hidup pula. Kita baca Al-Quran Al-Ankabut ayat 41. Ini dalil. Sesiapa yang pergantungan pada makhluk, batal iman dan Islam. Makhluk tak ada kuasa nak memberi manfaat, nak menolak mudarat. Mathalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Buka tafsir Ibn Ar-Rahman. Perumpamaan orang-orang yang mengambil selain daripada Allah sebagai pelindung. Mereka gantungan mereka bukan kepada Allah tapi kepada makhluk. Dalam tafsir sebut kepada berhala, pada benda-benda, pada makhluk. Makhluk termasuk pemerintah. Umpama labah-labah yang membina rumah dia. Dan Allah bagi tahu selepuk-lepuk, selemah-lemah rumah ialah rumah labah-labah kalaulah mereka mencari. Makna pergantungan selain pada Allah, pergantungan yang lemah, dan sekaligus batal iman dan Islam, syirik, kerana mempersekutukan kekuasaan Allah. Dalam Quran cerita surah Asy-Syu'ara surah ke-26 ayat 97 98. Dah duduk di neraka dah. Cerita lagi, bersumpah dah, tallahi in kunna lafi dhalalin mubin in nusawwikum bi rabbil alamin. Demi Allah, sesungguhnya ketika kami hidup di dunia dulu, kami sesat dengan kesesatan yang nyata. Apa kesalahan depan Allah? Depan sambung, depan cerita. In nusawwikum bi rabbil alamin. Ketika mana kami menyamakan kamu sama seperti Tuhan semesta alam. Ya? Jadi kita tengok, oh, kerana dia ni, kerana kerajaan ni, kerana pemerintah ni, kerana pemimpin ni, oh, kita hidup senang. Kuasa kita. Ya? Mempersekutukan kekuasaan Allah. Yang kedua, akhir sekali, mempersekutukan pelaksanaan hukuman Allah. Ya, ini memang Tuhan. Hukuman Allah pada penzina, saya selalu sebut, yang belum berkahwin 100 kali sebatan An-Nur ayat 2. Yang sudah berkahwin jangan sampai mati berdasarkan hadis Muslim. Dalam negara kita dah 3 tahun penjara atau 5,000 ringgit denda tentang kali sebatan, atau ketiga-tiga yang menggubal undang-undang itu syirik, yang mengamal undang-undang tersebut juga syirik. Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihi Allah. Tuhan tanya. Surah Asy-Syura surah ke-42 ayat 21. Apakah kamu ada Tuhan selain Allah yang mensyariatkan, buat undang-undang untuk kehidupan kamu? Undang-undang yang tidak diizinkan oleh Allah. Tuhan dah menetapkan curi potong tangan, jangan pandang-pandang diubah, diubah tak boleh. Yang ubah tu syirik, yang amal tu syirik. Dulu kita bahas, ingat dosa syirik dosa besar. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. An-Nisa 40. Dosa yang tidak diampunkan oleh Allah syirik. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah wa man mata yusyriku bi syai'an dakhala nar. Siapa yang mati tidak pernah mempersekutukan Allah masuk surga. Siapa yang mati dan dia mempersekutukan Allah masuk neraka. Itu hadis kita dengan ayat Quran. Pokok kasih amat tak mau lalu. Tak mau kita baca Al-Maidah 72 lupa model mana? Innahu man yusyrik billah faqad harrama Allah 'alaihi jannah wa ma'wahu an-nar. Takkan percaya ayat Quran.
Sesungguhnya sesiapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya diharamkan baginya syurga, tempat tinggalnya neraka. Syirik salah satu amalan yang menyebabkan segala amalan-amalan kita tidak diterima oleh Allah, tidak mendapat sebarang ganjaran pahala khususnya. Nabi bersabda untuk mengakhiri, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Sesiapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak selaras sebagaimana yang aku ajar, maka amalan itu ditolak. Pastikan amalan kita tidak menyalahi Al-Quran, tidak menyalahi As-Sunnah, karena dalam surah An-Nisa begitu jelas rujukan utama kita ialah Al-Quran dan As-Sunnah. An-Nisa 59 di pertengahan ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wil. Maka apabila kamu berpaling atau berkelingkar di dalam sesuatu perkara, kembalilah kamu merujuk kepada Allah dan Rasul, Al-Quran dan As-Sunnah. Sekiranya kamu beriman kepada aku dan hari kemudian, yang demikian itu adalah lebih baik dan lebih elok kesudahan. Itulah satu garis panduan pada Allah, supaya kita senantiasa selamat di dalam kehidupan dunia yang sementara. Mudah-mudahan amal-amal kebajikan yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sesekali memiliki sifat takut, begitu dia membenci terhadap ajaran Islam yang nyata. Apatah lagi jangan sesekali mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul 'alim.